merupakan anjuran bersama Helwa Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk dan IKIAM. Malam ini forum perdana dengan tajuk Keluarga Bahagia dan Berinovasi menampilkan 2 orang panelis pilihan tepat, gandingan mantap, juga merupakan pasangan suami isteri. Ahli panel yang pertama yang berbahagia Ustazah Nur Hafizah Musa. Rasanya ini kali yang kedua Ustazah datang ke Bandar Laguna Merbuk. Ustazah Nur, kali yang kedua Ustazah. Merupakan anak kelahiran Kuala Jempol Negeri Sembilan. Sedang menyambungkan pelajaran di peringkat PhD di Universiti Melaya di Jabatan Dakwah dan sekarang bertugas sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Manakala ahli panel yang kedua di sebelah kanan saya yang berbahagia Ustaz Dr. Azhar Yaakob, merupakan anak kelahiran Kampung Aril Melor, Kota Baru, Kelantan. Sekarang bertugas sebagai pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, kampus antarabangsa Kuala Lumpur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, forum perdana pada malam ini akan mengupas tajuk yang sangat signifikan dan relevan dengan situasi kita pada hari ini, yaitu membina keluarga bahagia dan berinovasi. Forum kita akan berlangsung dalam 2 pusingan. Pusingan pertama, setiap ahli panel diberi masa 20 minit. 20 minit cukup sah. Dan pusingan kedua juga 20 minit untuk mengupas dan mengulas tajuk ini. Tuan-tuan sidang hadirin dan hormati sekalian, untuk pusingan yang pertama, saya nak tujukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Nur Hafizah Musa. Keluarga bahagia dan berinovasi merupakan harapan dan impian semua pihak setelah berumah tangga. Saya nak minta Ustazah berikan ciri-ciri bagaimana hendak membina keluarga bahagia dan berinovasi yang diidamkan itu. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Cikgu Hazli selaku pengerusi forum pada malam ini. Yang dihormati lagi dikasihi barisan penganjur program pada malam ini, khususnya juga kepada Halwa Masjid Andalusia Bandar Laguna Sungai Petani Kedah. Yang dihormati lagi dikasihi rakan panel pada malam ini Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob. Yang dihormati lagi dikasihi ibu ayah sekalian, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tak nampak orang ni? Ya, nampak tak Ustazah ni orang depan ni? Nampak Ustazah? Ya, spotlight kiri kanan takkan tak nampak kan? Ya, tapi Ustazah tak berapa nampak sangat perempuan, tapi tak apa. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah mentakdirkan pada malam ini tuan-puan sekalian, kita bertemu di padang ini dengan sebuah doa dan harapan semoga perpisahan kita selepas ini
Seperti mana pertemuan kita dirahmati Allah, perpisahan kita juga dirahmati Allah. Ustazah berdoa ke hadrat Allah Azza wa Jalla agar kita semua yang hadir pada malam ini, kerana yang hadir ini pasti menunjukkan sebuah keinginan untuk benar-benar mencapai meraih nikmat sebuah keluarga yang dikurnia sakinah, mawaddah daripada Allah Azza wa Jalla. Dengan doa kita kembali daripada majlis ini, Allah mencucuri nikmat untuk memberikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddatan warahmah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Ustazah ada pantun sikitlah ya pada orang Laguna ni. Tapi tak tahulah lagu mana pantun ustazah ni ya. Ustazah datang dari Gombak. Orang Kedah apa khabar? Sampai di rumah tak nak naik. Orang Kedah baik-baik. Betul dah tu kan? Ya. Dan yang terakhir, mi udang kuih baulu, puan-puan I love you. Okey, harap-harap adalah orang yang tolong beli pantun ustazah lepas ni. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang berlaku hari ini dalam masyarakat kita sebenarnya adalah sesuatu yang agak membimbangkan. Malam ini kita bercakap tentang keluarga bahagia. Dalam masa yang sama, muslimin muslimat, tuan-puan sekalian, kalau kita lihat statistik perceraian, ini cakap pasal keluarga bahagia. Tapi sebelum nak cakap pasal keluarga bahagia, tuan-puan, mari ustazah bawa kepada situasi yang berlaku hari ini. Memanglah cuti sekolah macam ni ramai yang kenduri kahwin kan, ya? Tapi kita pun kena ingat juga, sebenarnya keadaan masyarakat kita sekarang, dalam masa 1 jam, tidak kurang dari 3 pasangan akan bercerai. Tak kurang. Sebab yang 3 pasangan 1 jam ni tahun 2011 tuan-puan. Sedangkan angka dia makin meningkat. Sebab itu ustazah kata, tak kurang 3 pasangan bercerai setiap 1 jam. Ini keadaan yang berlaku hari ini. Cubalah 24, tuan-puan darabkanlah 3. Paling minimal sehari perceraian. Dan kalau kita tengok report daripada Jabatan Agama, ini ustazah ambil di Selangor ni, selaku negeri yang berdepan dengan masalah kes perceraian yang agak tinggi tuan-puan. Daripada rekodnya, bukan semua masalah yang membawa kepada perceraian tu masalah besar-besar. Ada tuan-puan masalah remeh-temeh saja. Antaranya yang direkodkan, cuba dengar masalahnya apa? Pasangan tak pam tandas. Boleh jadi sampai cerai. Ya, sebab daripada kahwin sampai anak 5 asyik lupa nak pam tandas. Cerai sudahnya. Sebab dia kata apa? Tak sefahaman. Ini rekod ni yang ustazah ambil ni. Apa lagi sebab remeh-temeh dia? Isteri kotokkan kopiah suami. Kenapa isteri kotokkan kopiah suami? Sebab dia tak berkenan suami dia duk borak lama-lama kat masjid. Jadi dia kotokkan kopiah suami dia. Lagi, isteri kulit menggerutu. Sampai hati dia ya, masa dia kahwin dulu comel sangat ke? Sampai tak nampak part mana yang menggerutu tu. Ya, bila dah kahwin, jadi sebab cerai tuan-puan. Lagi, berebut rancangan TV. Sampai cerai. Malah ada direkodkan antara banyak-banyak aduan itu, ada yang sampai bercerai kerana tidak sefahaman sebab pasangan suka makan buat kotak dalam kereta. Cuba bayangkan, ini masyarakat yang bagaimana kalau hanya kerana perkara yang remeh-temeh tersebut, suami itu pun kata, dah lah aku ceraikan kamu talak 1. Tapi inilah situasi yang berlaku sekarang yang ustazah nak jugalah ya, masyarakat di Laguna sama-sama tolong fikirkan ya, ataupun orang Laguna kata pikiak, betul ya?
Tolong fikir sama-sama lah. Pasal apa? Benda yang sangat remeh-temeh tapi akhirnya membawa kepada perselisihan faham dan hujungnya bawa pada perceraian. Itu yang bercerai. Tuan-puan, keganasan rumah tangga. Isteri dera suami, isteri dera anak, isteri tak bagi nafkah suami tak bagi nafkah pada isteri. Ustazah ambil statistik 4 bulan tahun sudah. Januari hingga April 2015. Keganasan rumah tangga yang dilaporkan 1644 kes dalam masa 4 bulan. Kalau sebut isteri kena dera, nanti suami tak puas hati pula. Ustazah, mana statistik suami kena dera? Ada juga rupa-rupanya. Suami kena dera, tuan-puan, meningkat daripada tahun 2010 sampai 2015. Peningkatan dia, purata dia, peningkatan 300 kes setiap tahun. Maksud dia, tahun 2010 ada 650 kes isteri dera suami. Tak tahulah suaminya lembut lagu mana sampai boleh kena dera ni. Tak tahulah tu. Tapi kena dera report ni. Tahun 2011 815 kes. Dan tahun 2012 930 kes. Dia menunjukkan peningkatan. Cerita pula pasal anak-anak, tuan-puan. Pada tahun 2015, ada 2,540 anak remaja lari dari rumah kerana ikut teman lelaki. 2540 tahun lepas, anak tu dah lari dari rumah sebab ikut pakwa dia. 1857 lari dari rumah sebab ikut kawan. Campurkan yang tadi. 1592 lari dari rumah sebab tension rumah tangga, mak bapak dia bermasalah. 1371 pula lari dari rumah sebab inginkan kebebasan. Campurkan, tuan-puan. Tak kurang dari 10,000 tahun sudah anak remaja lari daripada rumah. Allahu Akbar. Dan hari ini kita bercakap soal keluarga yang bahagia. Adalah satu pilihan yang sangat tepat. Ya, walaupun ustazah percaya yang datang ini semua bahagia-bahagia dan nampak tu daripada sinar wajah tu. Nampak daripada kupiah-kupiah putih tu bahagia semua tu. Tapi kita tolong fikir juga, tuan-puan, masyarakat kita. Ustazah anggap yang datang pada malam ini adalah orang-orang dakwah. Ini adalah ejen-ejen dakwah yang nak ajak masyarakat pada kebaikan. Khususnya yang kita bincang pada malam ini tentang keluarga yang bahagia. Kalaulah statistik yang telah ustazah bongkarkan tadi, masalahnya bukan pada mak ayah saja. Masalah bukan pada suami isteri saja. Masalah sudah habis merebak sampai kepada anak-anak dalam rumah tangga. Maka malam ini memang, tuan-puan, kita kena mencari resepinya, rahsianya, bagaimana untuk membentuk keluarga yang dicurah Allah sakinah, mawaddah, warahmah, atau bahasa mudahnya keluarga yang bahagia. Bukan saja, tuan-puan, muslimin muslimat, ustazah dan suami juga mengidamkan keluarga yang bahagia. Dengan kurniaan 8 orang cahaya mata daripada Allah Azza wa Jalla, ia menjadi satu cabaran kepada kami untuk membina keluarga, mendidik anak-anak pada zaman yang kita sama-sama hadapi hari ini. Zaman ini agak membimbangkan, tuan-puan. Menteri Kesihatan Datuk S. Subramaniam tahun lepas dalam laporan akhbar, dia kata apa? Dia kata anak remaja usia 10 tahun hingga 19 tahun, perempuan yang hamil luar nikah dan merujuk kesnya kepada klinik kesihatan kerajaan. Kalau kita fikir logik,
Kalau dah hamil luar nikah, tak pergi dah klinik kesihatan kerajaan kan? Tapi ini mungkin JKM hantar ataupun keluarga hantar. 10 hingga 19 tahun. Remaja wanita yang hamil luar nikah. Darjah 5, darjah 6 sampai tingkatan 6 atas. Yang hamil luar nikah. Rujuk kes klinik kesihatan kerajaan. Kata Menteri Kesihatan, angkanya ialah 50 kes sehari. 50 kes sehari, darab 30 hari tuan-puan, 1,500 kes. Berapa ramai anak lahir ni, anak luar nikah ni, anak tak sah taraf. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang agak terbatas, Cikgu Hazli bagi 20 minit je. Ustazah datang daripada KL 6 jam. Ingatkan bolehlah seraun 2 jam setengah seorang. Dia bagi 20 minit je, tak apalah. Jadi masa yang sangat terbatas, Ustazah ambil 3 sahaja perkara yang Ustazah jadikan sebagai resepi penting dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dikurniakan keredaan oleh Allah. Yang pertama tuan-puan sekalian, rumah tangga itu mestilah orang-orang di dalamnya, si suami, si isteri dan anak-anak berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah. Tuan-tuan, takkan tergamak seorang suami menafikan nafkah pada isteri dan anak dia. Kalau dia mengisytiharkan kasih sayang dia pada anak isteri dia kerana Allah, dia takkan tergamak menafikan nafkah. Seorang isteri takkan tergamak berlarutan mendurhakai suami, menengking suami, kalau dia pernah mengisytiharkan dan menghayati bahawa kasih sayangnya kepada suaminya ialah kerana Allah. Begitu juga anak-anak kita tuan-puan. Anak-anak kita, abang, adik, kakak, Kak Long kepada adik yang bongsu, adik yang bongsu kepada abang yang tengah. Takkan bergaduh tuan-puan. Besok besar-besar takkan bergaduh sebab harta yang mak tinggalkan. Takkan bergaduh sebab remeh-temeh. Kerana mereka telah dididik dan diikat kasih sayang mereka kerana Allah. Puan-puan, tuan-tuan bayangkan wajah suami masing-masing. Kalau terbayang lagi lah. Takut dah tak terbayang dah rupanya ustazah. Menyampah dia katakan. Tak tahulah. Suami-suami pun bayangkan wajah isteri masing-masing. Ibu ayah bayangkan wajah anak masing-masing. Terasa tak tuan-puan bahawa yang bergetar dalam diri kita kepada mereka ialah kasih sayang kerana Allah. Bila kita kata sayang kerana Allah, ini jawapan Allah yang telah disebut oleh Allah dalam hadis Qudsi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Wajib, semestinya kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah, kepada orang yang berkasih sayang kerana Allah. Tuan-puan, cabaran di luar tu besar. Nak jaga macam mana diri kita? Nak jaga macam mana anak-anak kita? Kecuali apa? Kecuali Allah menaungi kita semua dengan kasih sayangnya. Ustazah punyalah sayang ke anak tuan-puan, sama macam puan-puan sayang dekat anak. Tapi bila anak kita duduk asrama, kita tak nampak apa yang dia buat. Besok anak kita hantar overseas sambung pengajian, kita tak tahu apa yang dia buat. Sedangkan cabaran dan ujian kehidupan ini adalah sunnatullah, akan diuji imannya, akan diuji hatinya. Tapi satu janji Allah, kamu berkasih sayang kerana aku wajib akan sayang dengan kamu. Pergilah anak-anak kita merantau sejauh mana pun. Kalau dengan kasih sayang Allah, mereka akan selamat. Pergilah suami kita cari nafkah sejauh dan selama mana pun. Kalau selama mana dengan kasih sayang Allah, dia akan diberkati dan diberikan kesejahteraan.
Apapun yang berlaku dalam rumah tangga kita, kita yakin andai rumah tangga kita disuluh dengan kasih sayang Allah, insya-Allah kalau bergaduh-bergaduh pun pasti Allah akan tunjukkan jalan keluar dan jalan perdamaiannya. Ini impian ustazah dan ustazah harap menjadi impian kita semua. Berkasih sayang kerana Allah. Ya, kalau ikut petua ustazah suami isteri, kami memang cuba sebut kasih sayang kerana Allah itu berkali-kali sehari. Sama ada suami dengan isteri mahupun mak ayah pada anak-anak atau anak-anak pada ibu bapa. Memang kalau salam lepas solat tu tuan-puan, memang ungkapannya adik sayang Umi kerana Allah. Nanti si Umi ni akan jawab, Umi juga adik sayangkan adik kerana Allah. Itu kalau dengan adik. Tapi kalau dengan suami akan cakap, bang saya sayang abang kerana Allah. Nanti suami kena jawab lah. Ya, sebab kadang-kadang suami ni dia suka tak jawab sangat. Dia kata, yelah samalah kita. Dia kata. Ya, dia kena jawab juga. Ya, abang lebih-lebih lagi sayangkan adik kerana Allah. Dia punya rasa tu tuan-puan, ya Allah, sejuk hati dengar ungkapan sayang kerana Allah. Ini perkara yang kena diusahakan. Ya, insya-Allah tanpa panjang-panjang huraian dia, ustazah nak selesaikan 3 perkara ini. Yang kedua, perlunya setiap individu dalam rumah tangga menjalankan tanggungjawab masing-masing. Kenapa masalah berlaku? Kenapa sebegini parah masalah yang berlaku? Macam mana boleh lahirnya anak-anak tidak sah taraf? Bila adanya wanita yang hamil luar nikah tuan-puan, pastilah kehamilan itu kerana berlakunya satu dosa, namanya ialah zina. Dia tak hamil semata-mata mengumpat tuan-puan, ya, mengumpat 4 jam, tahu-tahu 4 bulan dalam perut. Tidak. Sebab zina. Yang kadang-kadang macam-macam lah kita tengok, masalah sosial yang kita pun kadang-kadang berfikir juga macam mana kawalan keluarga, kawalan ibu bapa, kawalan masyarakat dan kawalan pihak-pihak yang berkuasa, package tu. Sampai boleh jadi merebak sedemikian rupa, sampai merebak. Ustazah paling takut tuan-puan, macam mana yang berlaku kepada Bani Israel. Sebab tu Nabi pun bagi satu peringatan, jangan jadi macam zaman itu. Yang Allah timpakan bala menyeluruh. Sebab apa? Sebab ada mak ayah yang cakap, alah biarlah itu anak orang bukan anak aku. Tengok tuan-puan, dia biarkan. Dia biar maksiat dan juga dosa berleluasa. Kembali kepada poin yang kedua, jalankan tanggungjawab kita dengan sebaiknya. Suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab, anggota masyarakat ada tanggungjawab. Kemudian diikat lagi dengan ad-din nasihah. Agama itu nasihat menasihati, tegur menegur, saling lihat melihat, saling lengkap melengkapi kekurangan dan sebagainya. Dan yang ketiga tuan-puan, ustazah mendambakan ciri-ciri keluarga yang bahagia dengan ciri yang ketiga, iaitu seluruh anggota keluarga memiliki hati yang bersih. Ustazah percaya dengan penuh yakin tuan-puan, kerana hati yang kotor dan busuklah manusia tidak dapat mengecapi kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Jangan kata bermasyarakat, jangan kata berkeluarga, kebahagiaan dalam diri sendiri pun tak ada rasa apa-apa. Sebab dia apa? Kegagalan kita untuk terus melaksanakan proses penyucian hati. Kerana tuan-puan, kalau seluruh anggota keluarga memiliki hati yang bersih, insya-Allah dengan hati yang bersih, segala mihnah dalam rumah tangga
dapat kita lalui dengan sebaiknya. Adapun bila hati kotor, walaupun ujiannya sangat kecil dalam rumah tangga, semata-mata tak puas pasal channel TV, semata-mata sebab tak pam tandas, semata-mata sebab kulit menggerutu, yang itu tuan-puan boleh jadi sebab-sebab yang membawa kepada perselisihan. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian dapat dijadikan sedikit panduan. Ustazah berhenti setakat ini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah Musa. Teh tarik kuih bahulu, kupasan menarik perkongsian ilmu. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah Musa di atas kupasan dan huraian yang sangat menarik berkaitan dengan ciri-ciri keluarga bahagia. Seterusnya kita beralih pula kepada ahli panel yang kedua, yang berbahagia Ustaz Dr. Azhar Yaakob. Antara elemen yang sangat penting dalam pembentukan keluarga bahagia ini, yang kadang-kadang para ibu bapa terlepas pandang, ialah penghayatan agama. Kadang-kadang mak ayah lebih susah hati kalau anak tak lulus periksa daripada anak tak solat. Kadang-kadang mak ayah lebih susah hati anak tak pergi tuition daripada anak menghadiri kelas pengajian Al-Quran. Jadi saya nak minta Ustaz beri sedikit penekanan tentang soal penghayatan agama ini dalam sesebuah rumah tangga. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Cikgu Azli bin Hassan selaku moderator forum pada malam ini, yang dikasihi ahli panel Ustazah Nur Hafizah Musa, pihak penganjur Helwa Masjid Andalusia dan IKIAM Kedah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Sehat? Ustaz sebenarnya macam tadi jugalah disilau oleh 8 spotlight. Jadi tak nampak. Yang tahunya semacam ahli panel sebelah Ustaz, gincunya semakin cair sebab bersilau panas. Tapi apa pun, insya-Allah sebelum Ustaz meneruskan forum dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh cikgu sekejap nanti, Ustaz nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat, tanpa terkecuali semua kita akan sama-sama berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang kuat dan lantang. Dengan suara yang kuat dan lantang. Mudah-mudahan insya-Allah malaikat di langit, manusia di bumi menyaksikan bahawa semua kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita membelah malam ini dengan alunan memecahkan diri kita malam ini dengan berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tak? Okey, insya-Allah boleh kan? Jadi Ustaz akan bimbing dan tuan-tuan dan puan-puan dengan suara yang paling kuat dan suara yang paling lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kuat lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa sekejap tadi lebih daripada mencukupi tentang macam mana kita nak membina sebuah rumah tangga yang bahagia. Tunggu lagi bagi melengkap perbincangan kita atas soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Azli sekejap tadi, macam mana cara untuk memotivasikan anak-anak kita supaya mereka lebih mantap dalam kehidupan beragama mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di hadapan Ustaz, jam tangan. Apa akan jadi pada jam tangan ini kalau keadaan pertamanya begini? Ada 100 jam tangan, tetapi yang ingin membelinya hanyalah 10 orang. Ada 100 apa ya Gu? 1 utas ke? 100 buah ke apa ni? Sudah, soalan mengejut. Nah, ada 100 utas jam tangan, tapi yang ingin membelinya hanya 10 orang. Agak-agak jam tangan ini mahal ke murah akan jadi? Mahal ke murah? Pasti murah kan? Sebab barangnya banyak, tetapi demandnya rendah, yang nak beli hanya 10 orang. Tapi kalau kita ambil situasi yang kedua, jam ini hanya 10 utas sahaja, tetapi yang nak membelinya 100 orang. Agak-agak jam ini jadi mahal ke murah? Mahal. Nah, kenapa tuan-tuan boleh jawab? Sebab semuanya adalah businessman. Apa maksud Ustaz? Hadirin sekalian, dalam kita berurusan dengan anak-anak kita, dalam suami berurusan dengan isteri, dalam isteri berurusan dengan suami, maka perlu kita kadang-kadang menggunakan konsep membeli ini atas nama supply and demand. Atas nama supply and demand. Kita ada seseorang mahukan jam dan kita tahu bagaimana terhad, orang nak belinya ramai, maka kita kena demand. Kita kena up harga dia. Biarpun harganya mungkin RM100 di pasaran, tapi oleh kerana ramai yang nak beli dan barangannya terhad, kita letak harga 1,000 pun insya-Allah orang akan beli. Begitulah juga tuan-tuan dan puan-puan dalam kita mendidik anak-anak kita, baik suami dengan isteri, isteri dengan suami, harus ada demand and supply. Dengan masa yang terbatas ini, sebagai contoh yang sederhana, kalau kita merujuk kepada surah Al-Kahfi, hari Jumaat kita dituntut membaca surah Al-Kahfi. Dalam banyak-banyak
ada cerita Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu akan cerita ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu jangan fikir kamu yang paling alim. Nun, di sana ada lagi hamba aku juga seorang nabi jauh lebih alim daripada kamu. Maka pergilah belajar dengan orang tersebut yang namanya Nabi Khidir. Maka pergilah Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Maka berkatalah Nabi Musa kepada Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, aku diberitahu oleh Allah kamu ni alim sangat. Maka aku tampil kepada kamu untuk tolong ajarkan kepada aku ilmu. Nah, Nabi Musa minta supaya Nabi Khidir supply kepada Nabi Musa akan ilmu. Pendek kata, pergi ke mana pun ekori saja akan Nabi Musa pada Khidir, minta supaya nak belajar. Nampak kesungguhan di pihak Nabi Musa serius nak belajar, maka akhir sekali Nabi Khidir sebelum mengizinkan Nabi Musa menjadi pelajar, Nabi Khidir ambil kesempatan demand. Ambil kesempatan untuk demand ke atas Nabi Musa alaihissalam. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Wahai Nabi Musa, boleh untuk kamu belajar dengan aku, tapi dengan satu syarat. Ini namanya demand. Apa dia? Kalau kamu nak belajar dengan aku, boleh ekori aku, jadi pelajar aku, tapi ingat, atas segala perbuatan-perbuatan yang akan aku lakukan kelak, la tas'alni, jangan kamu tanya. Ini demand. Jangan kamu tanya. Kalau kamu tanya, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, hadza firaqu baini wa bainak. Maka ambil jalan tengah, berpisah sahaja di antara kita berdua. Ini bukti bagaimana dalam dunia pendidikan berlakunya supply and demand. Begitulah kita terap kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Contoh, katakanlah keesokan hari adalah anak-anak kita pergi ke sekolah. Selalu kita beri belanja kepada dia RM1 sehari. RM1 sehari sebagai duit poket untuk ke sekolah. Tiba-tiba anak kita beritahu, ibu, ayah, minggu depan ada program co-curriculum di sekolah. Lumba lari lah, main congkak lah korang perempuan. Boleh tak ibu, boleh tak ayah, adik nak minta mulai minggu depan bukan RM1 tapi RM1.50 ataupun RM2. Kenapa? Balik petang. Jadi nak guna duit lebih, nak membeli kuih, nak beli air. Tuan-tuan dan puan-puan, selama ini kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, ra'i ataupun tidak permintaan anak kita? Nak tanya ni, tuan-puan, kita ra'i tak anak kita minta lebih? Ra'i kan? Maklum sajalah anak kesian, panas, nak beli air lebih sampai ke petang. Kita pun ibu janji, ayah janji minggu depan ayah akan up bagi RM2. Tuan-tuan dan puan-puan, di saat anak kita minta kita supply duit up RM1 lagi tambahan jadi RM2, kita beri. Betul. Tetapi maaf cakap, di situ tidak berlaku demand.
kita tidak menuntut sesuatu yang lebih pada dia, maka ini satu kerugian kita dalam mendidik anak-anak kita. Oleh yang demikian, ayo, panduan daripada Al-Quran berdasarkan kepada cerita Nabi Khidir, Nabi Musa, mari kita demand. Demand yang macam mana, Ustaz? Contoh, okey, Umi boleh up sehingga RM2 minggu depan sehari. Tapi dengan syarat mesti ingat surah Amma Yatasaalun Anin Naba'il Azim. Tu dia. Wah, berat sangat tu. Tak apalah, Sabbihisma Rabbikal A'la. Berat sangat tu, tak apalah, minta supaya dia menghafaz kunut. Kita tahu sangat bagaimana kunut dia lintang pukang. Dan puas kita tekan supaya dia lancar kunut. Nyata sekali tak lancar, tak bersungguh. Okey, sebab dia menghafaz kunut tanpa kita pressure dia. Tapi sekarang kita kata, okey, boleh nak RM2, tapi ingat kunut mesti lancar. Hadirin sekalian, seseorang yang dalam keadaan pressure, bila kita stres dia, selalunya dapat. Selalunya dapat. Orang ini insya-Allah under pressure, selalunya dapat. Maka dia akan berusaha membaca, bahkan menghafaz, sampailah kepada minggu depan, okey Umi, okey Abi, nah dah ingat dah kunut. Dia baca kunut dengan lancar. Pada masa itu, hadirin sekalian, kita beri RM2 kepada dia. Tetapi kita beri RM2 dalam keadaan versi yang baru. Apa dia? Berlakunya supply and demand. Berbeza dengan rumah tangga yang pertama tadi. Anak nak RM2, beri. Tapi orang kata apa? Beri mentah-mentah, tidak ada demand. Maka dia tidak akan menghargai apa yang dia perolehi. Dia tidak akan menghargai. Nah, begitulah juga contoh yang kedua. Nah, anak kita yang balik asrama akan SPM, nak beli handphone. Kita kata boleh nak beri handphone, tapi ingat surah Yasin terlebih dahulu. Ataupun buat itu, buat ini yang kita minta. Ataupun pergi ke kelas, perbetulkan dulu tajwid. Biar betul tajwidnya. Pokoknya ialah kita mulai hari ini berfikir macam mana kita nak demand kepada anak-anak kita, dan atas demand itu dia bergerak, insya-Allah akan memperbetulkan keadaan. Ustaz ambil contoh ya. Ustaz ambil contoh. Macam saya sebut tadi, ya Alhamdulillah kami ada 8 orang anak. Taklah ramai. Tuan pengurusi berapa? 5. Isteri? Isteri takut nak sembunyi ya. Nah. Okey. Anak bongsu Ustaz, setakat ni lah kot, umurnya 7 tahun. Dia sedang menghafaz juzuk yang ke-30. Sekarang ni masuk kepada idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ada Ustaz bawa datang dia. Ustaz nampak bagaimana dia konsisten. Rajin menghafaz. Dan Ustaz beritahu kepada dia, Muhammad Amin, kalau Muhammad Amin ingat idza syamsu kuwirat sehingga habis, Abi akan beri hadiah. Apa hadiahnya? Okey, Abi akan sewa hotel, boleh pergi main kolam kat hotel. Ya, selama ini pun ada masa-masa free, Ustaz bawa dia pergi ke hotel main kolam. Kalau Ustaz ada program training, Ustaz akan check-in hotel, bawa anak-anak pergi main kolam, sempena dengan training yang Ustaz buat. Tetapi dalam keadaan yang biasa, tidak berlaku supply and demand. Nyata sekali bila kita kata begitu, sepatut yang 10 hari dia sepatut ingat idza syamsu kuwirat, tiba-tiba 5 hari boleh ingat. Kenapa laju sangat ni? Sebab dalam kepala dia apa dia? Nak pergi hotel, nak pergi main kolam. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, realiti yang berlaku.
Bahkan kita boleh panjangkan supply and demand ini dalam konteks suami isteri pun sama. Kadang-kadang isteri datang pada suami, abang, boleh tak hujung bulan ni beri hadiah kepada adik? Duit gaji abang tu tariklah RM500 nak pergi shopping. Suami pula baik, macam Cikgu Azli, baik orangnya. Jadi, kalau selama ini kita beri biasa-biasa, sekarang jom kita demand sikit. Abang boleh beri RM500 kepada adik, tapi pastikan adik pergi saja ke Masjid Andalusia ini dan di mana saja ada kelas kuliah muslimat kena attend. 3 kali kelas kena hadir. Kalau tidak, RM500 abang tak akan bagi. Dalam keadaan mereka, orang dia berharap, maka pada masa itu dia akan sanggup buat. Ini perkaranya kecil, tapi impaknya sangat besar. Kenapa impaknya sangat besar? Sebab Al-Quran ajar. Seorang isteri boleh demand kepada suami. Abang, malam ni malam Jumaat, nak tidur dengan saya boleh, tapi abang kena berhenti isap okok dulu. Ini contoh. Berani kata Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah metod yang dianjurkan oleh Islam, macam mana kita nak motivasikan satu sama lain supaya mereka lebih pantas untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam, ajar kepada kita, contoh terbaik ialah perlakuan, bukan pada perbuatan. Contoh yang terbaik ialah perbuatan dan bukannya perkataan. Contoh, katakanlah kita di rumah berehat sebagai suami isteri, sedang tengok Astro, remote kat tangan ni. Okey, tiba-tiba anak masuk dalam rumah, jam dah pukul 5, kita beritahu kepada anak, okey, Angah, pergi solat asar. Kita suruh anak kita pergi solat asar. Yang ayah tu dia sedang sibuk pegang Astro, sepas satu channel, tak solat asar. Maka jangan fikir pendidikan anak-anak seperti ini berkesan. Tak akan berkesan. Kerana itu hanya perkataan, tak ke mana-mana. Sama juga kita balik kerja petang-petang suami isteri. Okey, nah anak-anak ayah semua baca Quran. Baca Muqaddam, baca Qiraati, baca Baghdadi. Ni dah lama tak baca Quran ni. Ayah dah lama, dah 3 hari tak dengar kau baca Quran ni. Yang dalam masa yang sama, si anak 3 hari yang sama juga tak pernah dengar ayah dia membaca Al-Quran dalam rumah. Pun pendidikan seperti ini tak berkesan. Kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahkan dicela oleh syarak dalam keadaan kita menyebut apa yang kita tidak melakukannya. Maka yang terbaik apa dia? Yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan, kita go one step ahead. Kita lebih pantas bergerak satu langkah daripada orang yang kita tunjuk. Apa dia? Tonjolkan diri kita dengan perbuatan. Kita yang baca Quran terlebih dahulu. Biarkan anak-anak kita tengok, wah, ayah, ibu bersungguhnya baca Quran. Pada masa itu kadang-kadang tak perlu kita suruh dia baca Quran. Dia makan malu alah dengan kita, tahu-tahu ambil Quran buka dan baca. Inilah dia kekuatan pada perbuatan. Dia tahu ayah dia tu dia, Zuhur pergi masjid, Asar pergi masjid, Subuh pergi masjid. Bahkan akan tiba satu keadaan, tak perlu kita kata, Angah, Abante, pergi ke masjid. Tak perlu, sebab dia tahu bagaimana inilah dia watak yang ada pada ayah. Tapi kalau beria-ria kita kata, pergi masjid, yang kita tu dia, terperap kat rumah, macam guni beras orang kata, tak ke mana-mana. Inilah dia intipati yang berlaku dalam sirah Nabawiyah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin masih ingat dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah.
ketika mana Nabi dan para sahabat dalam perjalanan nak masuk Mekah, melaksanakan umrah, tiba-tiba dihalang, cerita panjang. Jadi akhir sekali Nabi minta supaya sahabat-sahabat yang lain supaya balik, tak nak balik. Nabi minta supaya bertahallul, mereka sahabat-sahabat tak nak bertahallul. Rimas Nabi. Bincang dengan isteri Ummu Salamah, macam mana ni aku nak suruh sahabat-sahabat aku supaya bertahallul ni. Bincang penyambung-bincang, begini sajalah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu keluar daripada khemah, kamu panggil seorang untuk cukur kepala kamu di hadapan khalayak ramai. Buat, tak pergi cakap. Nyata sekali Nabi keluar daripada khemah, berada di tengah-tengah sahabat-sahabat yang lain. Nabi arahkan seorang sahabat cukur kepala beliau. Maka menyaksikan bagaimana semua sahabat-sahabat yang lain berebut-rebut mencari pisau masing-masing untuk bertahallul satu sama lain dalam keadaan menangis-nangis. Perasan, kenapalah kita masa Nabi sebut, kita tak buat. Sehingga sampai ke pekat Nabi buat, baru kita nak buat. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bergerak lebih pantas daripada anak-anak kita. Kalau kita nak suruh anak kita tutup aurat, kita dulu. Kita nak suruh anak kita bercakap benar, kita dulu. Kita nak suruh anak kita rajin berkemas, kita dulu. Kita nak suruh anak-anak kita taat pada ibu ayah, kita dulu. Maka inilah dia pendidikan motivasi yang paling hebat, kita tonjolkan dengan perbuatan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Azhar Yaakob. Supply and demand, penawaran dan permintaan. Penghayatan agama dalam Al-Quran, jadikan keutamaan. Saya nak memetik kata-kata daripada Syahid Imam Asa Al-Banna. Beliau menyatakan dalam pembangunan sesebuah negara, perkara yang menjadi keutamaan ialah pembinaan generasi yang bermula dengan pembentukan sebuah keluarga yang baik terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah tamat pusingan yang pertama, kita masuk pada pusingan yang kedua. Untuk pusingan yang kedua tadi, saya nak ambil statistik yang disebutkan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa, di mana Ustazah ada menyebutkan bahawa setiap 1 jam tidak kurang daripada 3 pasangan yang bercerai. Ini merupakan satu statistik atau kenyataan yang sangat serius dan perlu dipandang serius oleh semua pihak. Jadi soalan saya, bagaimanakah cara kita nak mengatasi keluarga yang bermasalah ini sehingga membawa kepada keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih Cikgu Azli, tuan-puan yang dikasihi sekalian. Ada sebuah doa tuan-puan yang selalu juga Ustazah baca, dan ia merupakan di antara doa yang sekarang ini kuat sangat memberi kesan kepada hati Ustazah sendiri. Doanya tuan-puan berbunyi begini: Allahumma aslih li fi dhurriyyati. Kalau tuan-puan perasan dalam Al-Quran juga ada ayat yang bermula dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday ila akhiril ayah. Nanti kita akan jumpa wa aslih li fi dhurriyyati. Yang Ustazah baca tadi, Ustazah petik yang bawah tu je. Allahumma aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, tolong perbaiki aku dalam urusan keturunanku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang apabila berlaku masalah dalam keluarga kita, kita menuding jari kepada orang lain. Ini di antara kelemahan yang ada pada kita semua. Berlaku masalah pada anak,
Suami tuding kat isteri. Itulah dia, mak dia tak reti didik anak. Padahal tu bukan anak tiri dia. Itu anak suami yang sedang bercakap juga. Berlaku apa-apa dalam rumah tangga, isteri tuding jari pada suami. Tapi subhanallah, sebuah doa yang diajarkan Allah. Allah ajar doa tuan-puan. Ya Allah, perbaiki aku dalam urusan keturunanku. Maknanya apa? Ketika mana kita ingin membina, membangun anak-anak kita, keluarga kita, dalam masa yang sama sebenarnya yang harus diperbaiki dan dibangunkan ialah diri kita sendiri. Sungguh tuan-puan, diri kita sendiri. Ustazah teringatlah cerita-cerita Hindustan zaman-zaman dulu. Ya, sekarang tak tengok dah Hindustan, Ustaz marah. Ya. Tapi dulu-dulu sebelum kahwin dengan Ustaz, minat Hindustan ni puan-puan. 3 jam lekat depan TV. Ya. Ada satu cerita Hindustan masa kecil-kecil dulu Ustaz tengok, lekat sampai hari ni dalam kepala Ustazah. Cerita seorang mak, dia ada anak laki-laki 2 orang. Dia jaga anak tu dengan penuh kasih sayang. Tapi bila besar budak berdua tu, satu hari datang orang jumpa mak tu bagi tahu anak lelaki kamu berdua tu sedang bergaduh nak berbunuh-bunuhan. Ibu tu kata apa? Dengan tenang dia kata, okey tak apalah, saya nak berlari ke rumah ibadah. Ini cerita Hindustan ni, jangan ambil yang 4 agama tu. Tapi dia kata nak berlari ke rumah ibadah. Katanya orang yang sampaikan ni, kamu tak nak tengok ke anak kamu yang sedang bergaduh tu? Berbunuh-bunuhan. Dia kata tidak. Tapi pasti ada salah pada doaku. Pasti ada kurang pada doaku. Sebab aku yakin doa seorang ibu tidak pernah ditolak Tuhan. Itu cerita Hindustan tuan-puan. Kita dengan keyakinan, kepercayaan kepada Allah lebih-lebih lagi. Tapi ustazah nak gambarkan seorang ibu ayah yang baik. Suami isteri yang baik. Bukan suami isteri yang saling tuding-menuding jari antara satu sama lain. Bukan mak ayah yang selalu tunjuk-tunjuk, tuding jari kesalahan pada anak-anak. Tapi Allah ajar dalam sebuah doa yang indah. Aslih li fi dhurriyati. Perbaikilah aku ya Allah dalam urusan keturunanku. Banyak yang perlu diperbaiki. Tadi Dr. Azhar pun dah sebut. Ya, jangan kita bercakap tapi kita tidak buat. Itu pun benda yang harus diperbaiki. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya dalam keadaan yang kurang teratur lah. Tapi ustazah nak sampaikan pada masyarakat di Laguna ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila berlaku masalah dalam keluarga, anak tak solat, ya anak periksa pun tak apa benda, dapat D, dapat E. Ni kalau dapat E ni memang tak faham ni tuan-puan. Tak reti apa langsung dia dapat E, tak faham. Sedangkan nak jadi orang soleh, nak jadi pendakwah, dia kena ada fatanah, bijak. Tengok Nabi, sifat Nabi, siddiq, fatanah. Ustaz selalu cakap dengan anak-anak juga, ya Allah tolonglah belajar rajin-rajin. Sebab nak jadi pewaris Nabi, fatanah itu jadi satu syarat sebenarnya. Okeylah, itu di antara gambaran masalah. Huru-hara suami isteri, selalu bergaduh dan sebagainya. Maka setelah kita rumuskan segala masalah-masalah yang berlaku, ini dia 4 perkara yang ustazah cadangkan. Yang pertama tuan-puan, seberat mana pun masalah, ujian, anggaplah bahawa masalah dan ujian itu sebenarnya adalah panggilan kembali daripada Allah untuk kita kembali sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dengan bahasa lainnya, ar-ruju'u ilallah, kembali cepat pada Allah. Kenapa ni ustazah saya asyik bergaduh suami isteri? Ustazah percaya inilah panggilannya ar-ruju' ilallah, kembali cepat pada Allah, kembali pada Allah. Macam mana ni ustazah, anak-anak saya ya Allah sakit hati tengok perangai dia. Ya dahlah akhlak teruk, akademik teruk. Ini juga panggilan
pantas daripada Allah. Mari mak ayah semua kembali pada aku, kembali pada aku. Kamu nak anak kamu cerdik, bijaksana tu ada pada aku. Kamu nak anak kamu kaya, kaya tu khazanah langit bumi ni ada pada aku. Kamu nak anak kamu baik, hidayah itu ada pada aku. Ar-ruju'u ilallah, mari cepat datang pada Allah. Itulah dia tuan-puan bila Allah datangkan ujian dalam hidup kita. Bila Allah jadikan kehidupan berkeluarga diuji dengan ketidakharmonian, huru-hara, sakit hati, menyampah sana sini. Sebenarnya Allah sedang panggil. Mari datang dengan aku. Kamu nak cari ketenangan, aku As-Salam yang maha sejahtera dan yang maha memberikan kesejahteraan. Apa yang kamu nak wahai hamba-hamba Allah? Ini pada Allah segala khazanah dan kesempurnaan. Sebab itu tuan-puan, bentuk ar-ruju'u ilallah ialah taubatan nasuha, taubat pada Allah. Ustazah nak datang sini tadi dengan suami, bawa separuh anak. Separuh lagi tinggal kat rumah. Ya, kereta tak muat. Padahal panjang dah tu. Ya, agaknya kena tukar bas mini pula. Ya. Yang tinggal ni ada seorang yang sulung nak balik Mahat Muhammadi Kota Baru esok. Menangis-nangis kat tepi kereta tu bila kita datang sini. Ya, nak ikut tak boleh sebab dia kena balik dah Kota Baru esok. Sambil-sambil bersiap tu, suruh dia duduk kat tepi ustazah, tepi katil. Puan Ustazah kata, ya Allah, apa benda nak nasihat dalam masa yang sangat terhad. Maka tidak ada nasihat yang ustazah rasa paling baik juga untuk disampaikan kecuali yang macam mana saya cakap pada puan-puan. Pada diri sendiri, apa dia? Kak Long, ar-ruju'u ilallah. Kembali pada Allah. Dia duk takut naik SPM ni. Takutlah Umi, takutlah. Ya, takut tak dapat straight A lah, apa semualah. Ya, tapi ustazah cakap ar-ruju'u ilallah, kembalikan hati pada Allah. Taubat, kita pasti banyak dosa dan banyak salah. Sama juga mak bapak dia. Ya, kesian anak-anak kita nak berjaya tuan-puan. Jangan kita yang menjadi penghalang kejayaan dia. Dosa kita banyak. Ar-ruju'u ilallah, kembali pada Allah dengan taubat nasuha. Mengaku depan Allah kelemahan kita, insya-Allah ini jalan paling pantas untuk kembalikan keluarga kita kepada landasan yang terbaik yang diredai Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bila keluarga kita dah bermasalah tuan-puan, sebenarnya ini satu signal daripada Allah agar cepat-cepat cari ilmu. Kita kekurangan ilmu, kekurangan bateri, kekurangan tenaga. Ya Allah, macam mana ni, banyak masalah rumah tangga, banyak masalah dengan anak-anak. Maknanya kurang ilmu tuan-puan. Ilmu parenting, keibu-bapaan. Ilmu psikologi, ya Allah banyaknya. Ustazah ada belajar satu ilmu tuan-puan. Namanya, dari segi psikologi, dia panggil kaedah SLTC. SLTC. Sangat membantu kaedah ni. Cuma kadang-kadang tak buat je. Ya? S tu makna dia apa? Bila mana kita berhadapan dengan apa jua keadaan yang menyakitkan hati, yang mencabar kita punya kesabaran, S maknanya ialah stop. Stop. Jangan respon terus. Ni sakit hati ni dengan suami ni. Stop. Nanti dulu, jangan cakap apa-apa, berhenti dulu. Geram dengan anak, stop. Jangan buat apa-apa dulu, stop. Sebab stop tu maknanya tenangkan diri. Tak ada apa boleh dibuat dalam keadaan kita tidak tenang. Percayalah. Kita pun dah banyak pengalaman hidup tuan-puan. Kalau tak tenang, memang tak ada apa. Datang yang kedua, L. L ialah listen. Dengar. Jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang anak kita tuan-puan pergi ambil keputusan periksa kat sekolah. UPSR. Kita kata dengan dia, adik-adik pergi ambil dengan baba lah. Result periksa. Mama takut nak ambil, takut ada C, ada D. Malu. Mama keluar TV, contohnya lah kan. Ya. Suruhlah ayah dia, temanlah anak ni pergi ambil keputusan periksa.
Kita ni menunggu kat rumah, tak sabar nak tanya ni dapat berapa A ni. Bila tanya dengan anak, dek dapat berapa dek? Alah, tak ada A. 2B, 3C kata anak kita. Agak-agak nak guna tak kaedah ni tuan-puan? Kaedah pertama apa dia? Stop, diam. Tenangkan diri. Yang kedua, listen, dengar dulu. Kalau kita awal-awal dah buka mulut, ini yang mama geram ni. Suruh baca buku sebab mama takut adik ni besok jadi keturunan macam bapa adik contohnya. Kalau kita bercakap popet-popet, tuan-puan, hancur kita punya ilmu kekuatan untuk berhadapan dengan masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, think, fikir. Dengar dulu anak tu cakap, entah-entah dia dah karang dalam kereta. Yelah mama adik berjanji lepas ni akan belajar rajin-rajin, lepas ni takkan buat lagi. Kita tak dengar lagi dia nak cakap apa. Yang ketiga, think, fikir. Yang keempat, baru see, communicate, baru cakap. Baru respon, baru buat tindakan. Selama ni tuan-puan, kita selalu see kat depan. Dah letih bercakap, membebel, mengamuk, barulah S belakang sekali, stop. Tersandar kat kursi. Penat dah marah ni. Terbalik kaedah kita. Sebab apa terbalik? Kita tidak cari ilmu. Ustazah pun orang tak ada ilmu tuan-puan, tapi cari. Ya Allah macam ni rupanya, ya Allah psikologinya. Bukannya membebel dulu, tapi bertenang dulu. Selama ni habis lintang pukang. Dengan ustaz ke dengan apa. Kadang-kadang lintang pukang sebab apa? Sebab kita see ke depan. Communicate dulu. Dah tak kerti nak buat apa kan, baru terdiam kan. Kita macam itu. Tuan-puan cari ilmu. Yang ketiga, ya, sebagai ringkasan daripada ustazah. Yang ni dah disebut ustaz tadi. Jadikan diri kita qudwah hasanah. Islah diri kita. Rabbi aslih li fi dhurriyyati. Perbaiki aku ya Allah. Dan yang keempat, berdoalah dengan maksud doa yang sebenar. Tuan-puan sekalian, sebelum ustazah akhiri, izin ustazah nak cakap sikit pasal doa. Ustazah percaya tuan-puan kita semua dah berdoa. Tapi doa kita barangkali belum benar-benar kita yakin dan belum benar-benar menepati syarat doa yang sebenar. Ustazah terpesona tuan-puan. Satu kisah Nabi Zakaria yang minta anak bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tapi akhirnya Allah beri anak. Sebab Nabi Zakaria tuan-puan dalam doanya kata apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa dan putus asa berdoa kepada engkau ya Allah. Itu Nabi Zakaria. Ustazah nak bawa pada Nabi Ibrahim tuan-puan. Nabi Ibrahim dakwahkan ayah dia. Nabi Ibrahim dah pujuk ayah dengan kasih sayang. Ya abati, ya abati. Tapi ayah Nabi Ibrahim halau dia. Sebelum aku pukul kamu, baik kamu pergi, kata ayah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan sedihnya meninggalkan ayah dia. Tapi ingat apa Nabi Ibrahim cakap? Nabi Ibrahim kata, wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Okeylah Abah, aku pergi tinggalkan kamu Abah. Tapi aku akan berdoa dengan Tuhan. Dan aku tidak pernah putus asa dan kecewa berdoa dengan Allah. Ini yang ada pada Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim. Mereka berdoa dengan penuh keyakinan pada Allah. Mereka berdoa tanpa kecewa dan putus asa. Mungkin kita doakan anak kita hari ini tuan-puan, setahun dua tak nampak apa pun lagi. Mungkin kita doakan pasangan kita 2-3 tahun tak ada perubahan apa pun lagi. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku ya Allah tidak pernah kecewa dan putus asa memohon dengan kamu pagi, petang, siang, malam. Dengan keyakinan ini, dengan tidak adanya kekecewaan ini, yakinlah tuan-puan,
apa yang kita idamkan akan diberi Allah lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan, dengan syarat kita tahu bagaimana berdoa dengan doa yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang Ustazah kasihi sekalian, ya, kehadiran kami berdua pada malam ini bukan semata-mata nak forum gitu saja, ya, tapi Ustazah memang dengan suami, macam mana kami pun berhempas pulas tuan-puan, ya, dalam zaman yang serba mencabar, untuk bawa anak-anak kepada agama Allah, untuk bawa keluarga menghayati agama Allah. Begitulah kami kongsikan dengan tuan-puan. Mudah-mudahan keluarga tuan-puan juga lebih-lebih lagi dapat menghayati agama Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Dan doa kita tuan-puan, ya, biarlah Allah kumpulkan kita di dunia ini bahagia, di akhirat juga lebih bahagia. Itu tadi doa anak sulung Ustazah tepi pintu kereta. Kami nak bertolak dah, dia berdoa tepi pintu kereta. Kami doa amin lah. Dia pun doalah, ya Allah, ya Tuhan, seperti mana ya Allah Engkau kumpulkan kami bahagia atas dunia, tolong ya Allah kumpulkan kami bahagia ke akhirat besok bersama-sama. Ya, mudah-mudahan tuan-puan doa itu saya panjangkan kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah Musa di atas kupasan dan ulasan yang diberikan sebentar tadi, di mana doa merupakan senjata yang paling ampuh untuk kita mengatasi masalah kekeluargaan. Dan seterusnya saya nak beralih kepada ahli panel yang kedua, Ustaz Dr. Azhar Yaakob, untuk soalan yang terakhir sebagai penutup forum pada malam ini. Mohon Ustaz berikan sedikit panduan kepada para ibu bapa yang hadir pada malam ini, termasuk saya sendiri. Bagaimana kita nak pantau kegiatan dan aktiviti anak-anak kita dalam dunia tanpa sepadan hari ini, dengan internetnya, dengan smartphone-nya, dengan astronya, macam-macam peralatan canggih yang hari ini, yang kadang-kadang anak-anak kita melalui sesuatu yang sangat-sangat kita mencurigakan. Dan minta Ustaz berikan sedikit panduan, tips kepada para ibu bapa hari ini, pada malam ini, bagaimana kita nak pantau anak-anak kita agar terarah kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan pengusi, seterusnya tuan-puan, insya-Allah dalam kurang lebih 10 minit ini Ustaz akan respon dan sekaligus menutup forum kita. Dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 23, 24 sehingga 25, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab وقال هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لقد همس به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. Kesimpulan daripada ayat ini memberitahu bagaimana Zulaikha menceroboh ke dalam bilik Yusuf dan memujuk Yusuf agar melakukan maksiat dengannya, dengan bahasa kasar berzina dengannya. Tetapi Nabi Yusuf menyebut qala ma'adzallah, na'udzubillahi min zalik, aku tidak akan melakukan hal yang terkutuk. Sebaliknya Allah sebaik-baik tempat untuk aku berlindung. Pun begitu, Zulaikha terus menggoda dan menggoda dan menggoda Yusuf.
Sehinggalah Allah menyebut di hujung ayat laqad hammas bihi wa hamma biha. Akhirnya menggodalah Zulaikha pada Yusuf, dan hampir-hampir tergodalah Yusuf kepada Zulaikha. Namun ayat ini jangan dibaca setakat itu sahaja. Sebaliknya pada ayat yang berikut Allah menyebut laula arra'a burhana rabbih kadzalika nasrifa anhu su'a wal fahsya. Kalaulah tidak kerana Yusuf itu memiliki nikmat hidup bertuhankan Allah, pasti Yusuf akan tergelincir dengan godaan Zulaikha. Tetapi kebalnya Yusuf kerana pada diri Yusuf ada nikmat mengingati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pengajaran yang sangat penting dalam rangka kita nak mendidik anak-anak kita dalam zaman yang sangat rencam dan kompleks ini. Ustaz bersetuju dengan apa yang disebut oleh cikgu tadi. Takkanlah kita nak pantau anak kita 24 jam. Kita ada gelanggang hidup kita sendiri, anak kita juga ada gelanggang hidup mereka. Jadi macam mana ni? Kita yang berada di pejabat, kita yang berada di rumah, kita yang berada di luar kawasan, kadang-kadang terfikir, anak aku sedang buat apa? Anak aku sedang tengok apa? Anak aku sedang baca apa? Anak aku sedang berkawan dengan siapa? Baik ke buruk situasi mereka sekarang ini? Bagi ibu ayah yang concern, pasti mereka rimas dengan perkembangan yang sedang berlaku di luar sana. Apatah lagi disebut Ustazah tadi, dengan gejala sosialnya, dengan free sexnya, dengan itu dan ini. Oleh yang demikian, kita harus memikirkan satu mekanisme macam mana, kata kalaulah anak kita itu macam komputer, kita nak install satu program yang dengannya akan berlaku keselamatan pada jiwa raga anak kita, pada rohani anak kita, pada attitude anak kita, pada mindset anak kita, pada spiritual anak kita. Tidak berlaku apa yang disebut spiritual disorder, penyelewengan kehidupan dalam diri mereka. Maka apa yang perlu kita buat hadirin sekalian ialah kita kena install kepada mereka apa yang telah Allah pamerkan pada contoh Nabi Yusuf alaihissalam, iaitulah nikmat hidup mengingati Allah. Nikmat hidup mengingati Allah, rasa kebersamaan dengan Allah, rasa Allah sentiasa melihat, rasa Allah sentiasa memantau. Dan kalau kita amati dalam Al-Quranul Karim, Masya Allah, Tabarakallahu ahsanul khaliqin, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memprogramkan mindset kita supaya pergi kepada level itu. Contoh, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah ke atas kamu sentiasa memantau. Contoh, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sembang sepatah perkataan malaikat dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Contoh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih hampir dengan kita manusia yang lebih daripada orang nyawa kita sendiri. Contoh, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah sentiasa bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Contoh, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tak sembang 3 orang malaikat Allah yang keempat. Contoh, inna rabbaka labil mirsad. Allah sebaik-baik pemantau yang memantau diri dan kehidupan kamu. Contoh, innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui perkara yang sulit dan yang teramat sulit. Contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan diganjari dengan kebaikan, kemuncaknya pahala. Sesiapa yang buat jahat akan diganjari dengan kekerasan, kemuncaknya neraka. Semangat ini, sentimen ini, ingatan ini harus kita bawa masuk dalam naluri anak-anak kita.
hatta juga pada naluri sang ayah, sang ibu, supaya semua bergerak secara konsensus, wa imma suami, isteri, anak-anak bergerak pada satu noktah, masing-masing ingatkan Allah Azza wa Jalla. Ya, orang kata bawa contoh sendiri tak elok. Tapi tak apalah, Ustaz bawa contoh apa yang telah pun kami praktis pada anak-anak kami sendiri. Biarpun di hujungnya Ustaz akan beristighfar. Ustaz cuba praktis, fikir macam mana ya aku nak menjemput supaya Allah itu ada dalam lingkaran hidup kami dan anak-anak lebih-lebih lagi. Jadi apa yang Ustaz dan isteri Ustazah Hafizah buat ialah anak-anak nak tidur malam, Ustaz akan bimbing mereka supaya okey, anak-anak Abi sila angkat tangan kanan semua, mereka angkat tangan kanan. Sila bawa ke dada sebelah kiri, di sebelah tempatnya hati, tempat Allah menyuluh naluri manusia. Ustaz kata okey, sila ikut kata-kata Abi semua. Allah Maha melihat perbuatan saya. Allah Maha mendengar kata-kata saya. Allah Maha mengetahui tentang diri saya. Saya sayang Allah dan Allah pun sayang saya. Wahai Allah, berikanlah kepada saya mimpi-mimpi yang indah, mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, awal-awal kami praktis, masing-masing gelak belaka. Ustaz gelak, isteri gelak, anak-anak gelak, macam kelakar. Tapi kita biarkan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sehingga mereka sebati dengan bicara ini. Sehingga kan anak yang pergi masuk asrama, maka dia munfarid, seseorang diri. Dia tak dibimbing oleh ibu dan ayah dia. Kadang-kadang hampir-hampir nak tidur, dia angkat tangan, dia ulang benda yang sama, tahu-tahu menitis air mata. Ya Allah, seronoknya Allah Maha melihat ya perbuatan aku. Allah Maha mendengar ya kata-kata aku ya. Oh, aku sayang Allah ya. Aku nak jumpa dengan Rasulullah ya. Hadirin sekalian, mari kita titipkan nilai ini. Insya-Allah perkara yang sama telah berlaku pada Nabi Yusuf. Berjaya menyelamatkan Nabi Yusuf daripada melakukan mungkar, daripada melakukan maksiat. Maka formula yang sama, Allah yang sama, titipkan kepada kita dan kita bergerak pada nilai yang sama. Ini perkara yang sangat penting. Orang nak kata kelakar, katalah. Orang nak kata macam cerita kartun, katalah. Tetapi lama-kelamaan dia merupakan satu memori yang indah. Tuan-tuan dan puan-puan, mahu kita test ramai-ramai? Hello? Boleh? Okey, jom kita test. Pakcik, makcik, sila angkat tangan kanan semua. Ada tangan semua kat sini ya? Okey, letak ke dada sebelah kiri. Sila ikut kata-kata Ustaz ya. Allah Maha melihat perbuatan saya. Allah Maha mendengar kata-kata saya. Allah Maha mengetahui tentang diri saya. Saya sayang Allah. Dan Allah pun sayang saya. Wahai Allah, berikanlah kepada saya mimpi-mimpi yang indah. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita kembali pada agama. Tidak ada satu bottom line yang boleh menyelamatkan kita kecuali kita berada pada ihdinas siratal mustaqim. Ini yang menyelamatkan diri kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita, negara kita, ummah kita, dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana ini merupakan pusingan terakhir, sebelum kami tamat, maka Ustaz ingin memberikan hadiah kepada semua hadirin yang ada. Mahu atau tidak? Okey. Di hadapan Ustaz ini ialah Al-Quran tulisan tangan. Okey, kalau siapa yang duduk dekat ni nampaklah bagaimana Al-Quran yang dikaburkan tulisan. Dia ada 3 jilid.
Satu jilid mewakili 10 juzuk, 3 jilid 30 juzuk. Tugas kita apa dia? Tugas kita ialah dengan menggunakan pensel khat ataupun pensel 2B pun boleh, kita akan tulis semula Al-Quranul Karim. Ayat demi ayat, surah demi surah, juzuk demi juzuk. Tahu-tahu dah satu surah ingat, tulis. Dah satu juzuk tulis. Dah 30 juzuk. Akhirnya kita sedar tak sedar kita telah berjaya menulis Al-Quranul Karim koleksi sendiri 30 juzuk. Hadirin sekalian, kata kunci mudah saja. Apa jua muamalah kita dengan Al-Quran semuanya boleh pahala. Baca Quran boleh pahala, tengok Quran boleh pahala, hafaz Quran boleh pahala, beramal dengan Al-Quran boleh pahala, menulis Al-Quranul Karim juga boleh pahala. Bahkan mungkin kita kalau dikata, okey, ada tak cita-cita nak baca Quran? Ada. Ada tak cita-cita nak menghafaz Quran? Ada. Ada tak cita-cita nak menulis mula Al-Quran 30 juzuk? Yang tu mungkin agak berat. Maka dengan Al-Quran follow dan lain ini, sememangnya Al-Quran, maka dia memudahkan kita untuk menulis Al-Quranul Karim. Ia sesuai diguna pakai untuk semua umur. Warga pencen, anak-anak, kalau anak ustaz yang bongsu tadi itu dia. Balik daripada sekolah, inilah kerja dia. Ambil pensel, tulis. Jadi hadirin sekalian, matlamatnya apa? Supaya kita mengisi hidup kita dengan Al-Quran. Kami di Kuala Lumpur, ustaz dan isteri menubuhkan sekolah tahfiz. Namanya Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Boleh rujuk dalam Facebook. Pelajar kami daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Antara KPI yang kami letak ialah pelajar menjelang tingkatan 5 selain daripada cemerlang akademik, mesti hafiz Al-Quran, dan yang ketiga mesti melengkapkan 30 juzuk Al-Quran tulisan sendiri. Lebih-lebih lagi kita nak masuk Ramadan ni, tidak ada muamalah yang terbaik melainkan dengan Al-Quran. Memang target ustaz, tidak ada sebuah rumah Muslim di Malaysia kecuali memiliki Al-Quran 30 juzuk. Pada di situ kita boleh meraih keredaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ini juga hadiah yang kedua daripada ustaz, namanya rahsia nikmat menghafal Al-Quran. Dihasilkan oleh Ustaz Makhairuddin. Beliau ni siapa dia? Orang Indonesia yang berjaya menghafaz Al-Quran 30 juzuk dalam masa 52 hari. Tahun 2011, bertanding di peringkat antarabangsa menghafaz Al-Quran lengkap dengan tafsiran dalam bahasa Arab dan Johan nombor 1. Mengalahkan peserta daripada Mesir, Arab Saudi dan Jordan. Jadi buku ini beliau tulis pengalaman beliau menghafaz Al-Quran. Kita ni selalu kalau nak hafal saja. Tetapi beliau telah memberi kepada kita tips ataupun cara-cara yang perlu dibuat sebelum menghafaz Al-Quran. Dan cara yang dibuat itulah sangat penting dan sangat-sangat kurang kita mengerti. Buku ini the best seller di Indonesia dan telah pun di-convert menjadi pelatihan dan menjadi fenomena anak-anak muda menghafaz Al-Quran melalui metod yang diperkenalkan oleh Ustaz Makhairuddin. Tuan-tuan tak menyesal beli kedua ni dan insya-Allah jadikan panduan. Memanglah Ustaz kata Ustaz nak bagi hadiah, tapi oleh kerana Ustaz pun bermodalkan juga, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh saja siapa yang nak kedua-dua ini, buku Makhairuddin dan 3 set Al-Quranul Karim berserta dengan pensel khat di sebelah kiri anda bawah khemah dengan harga RM150. Siapa yang tidak ada wang, ambil saja dulu, ambil nombor akaun kat kaunter, kemudian bolehlah bank in pada bila-bila masa yang senang. Kami bukan nak berniaga sangat, tapi perkara yang baik kami nak sebarkan. Dan kami tahu kejujuran anda sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita ini biarlah alang-alang hidup, biar kita buat sesuatu yang hebat untuk agama kita. Liyuhlaka man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Allah ajar kepada kita nak hidup biar puas hati. Dan kalau nak meninggal dunia, juga biar meninggal dunia biar puas hati.
Jadi kita bawa kedua-dua ini dan kita guna untuk panduan anak kita, cucu kita, diri kita sendiri kat rumah, memberikan manfaat kepada kita semua. Begitulah daripada kami berdua. Segala silap dan salah itu kelemahan daripada kami semua. Dan kalau tadi Ustazah jual pantun, Ustaz juga mau jual pantun penutup, iaitu pantun Ustaz mudah saja, kanak-kanak makan kubis, ceramah Ustaz sudah habis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Azhar Yaakob di atas kupasan dan ulasan yang sangat menarik berkaitan dengan bagaimana kita nak memantau keadaan aktiviti anak-anak kita yang berada dalam dunia tanpa sepadan hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah forum perdana pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu daripada kekhilafan manusia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua barisan ahli panel. Yang pertama Ustazah Nur Hafizah Musa dan Ustaz Dr. Azhar Yaakob yang memberikan beberapa mutiara ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Cuba amalkan tips-tips yang diberikan agar harapan dan cita-cita kita untuk melihat sebuah keluarga yang bahagia dan berinovasi tercapai. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur IKIAM